Yang Amat Berhormat Perdana Menteri petang tadi telah pun menghadap Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Memanglah seperti biasa sebab besok adalah mesyuarat kabinet. Dan besok juga direncanakan bahawa Menteri Kewangan akan membentangkan bajet 2023. Jadi itu Perdana Menteri kena menghadap Agong. Soal apa yang dibicarakan antara Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan Agong, itu bukan urusan kita nak ambil tahu. Kita sebagai rakyat, warga cinta damai, meletakkan kepercayaan kita pada Yang Amat Perdana Menteri menghadap Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong, minta apa yang kita harapkan. Permintaan kita supaya disegerakan pilihan raya ini tidak lain tidak bukan, saudara, adalah untuk menyelamatkan negara supaya segera kita menyediakan benteng-benteng untuk ekonomi kalau kerajaan yang stabil. Kalau tidak macam sekarang ni, kerajaan tak menentu. Mereka yang bergelar menteri pun kadang-kadang tak tahu peranan mereka. Sebab itu mereka sanggup menghantar surat. Selama 12 orang hantar surat pada Agong. Bagi saya dah hantar surat tu berhentilah jawabnya. Tak perlu pun hantar pada Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Mana ada ahli parlimen yang lain memprotes dalam keadaan sidang parlimen ni. Jadi sebab itu Yang Berhormat Perdana Menteri dia minta kita bertenang. Saudara, kita harus bertenang. Sabar, saudara. Tunggu besok. Sama ada beliau akan membentangkan bajet ataupun tidak. Seandainya beliau membentangkan bajet, maka besar kemungkinan selepas pembentangan, mungkin perkenan tuanku boleh dibubarkan parlimen. Apa dia bincang ni tak tahu. Kalaulah seandainya tiada bajet dibentangkan, artinya besok tu Yang Maha Perdana Menteri akan mengumumkan pembubaran. Ya, saudara FA 12 orang tu takut gaji puluh-puluh ribu habis. Betul lah tu. Bagi saya melihat keadaan perkembangan politik yang semakin mereka yang kononnya bernama pemimpin melakukan kejahatan yang tak betul, yang songsang. Sudahlah kita mengamalkan sejak 2018, sejak mengalami pilihan raya PRU yang ke-14, kita mengamalkan kesongsangan dalam budaya demokrasi. Sekarang ni pun mereka dah songsang. Jadi menteri pun songsang. Tiba-tiba pergi hantar surat pada Agong. Kalau tak setuju, hantar surat pada Perdana Menteri. Ataupun dalam kabinet. Sebab besok Perdana Menteri akan mempengusikan lagi mesyuarat kabinet. Berentaplah. Kami tak setuju apa semua. Tapi kebanyakannya adalah datang daripada menteri-menteri yang melompat dan juga parti daripada parti PAS, daripada parti PBM. Yang melompat juga. Azmin Ali melompat, Saifuddin melompat. Semua kata-kata yang melompat kecuali daripada PAS saja. Iaitu Datuk Ibrahim, Datuk Takiuddin dan Datuk Idris Ahmad. Ini dia orang PAS. Dia orang tak melompat. Dia orang kekal sebagai ahli PAS. Yang lain tu saya melihat bukan ahli warga parti PBM Tulin. Semua yang datang daripada UMNO, datang daripada Parti Keadilan. Ini kena jelas, saudara. Sebab itu tindakan mereka pun seolah-olah macam lompat-melompat lah. Dah jadi ahli kabinet pun, pinyang sanggah terus hantar surat pada Agong. Itu tak betul. Kalau rasa tak bersetuju, berdebatlah dengan Perdana Menteri. Tapi Perdana Menteri, kalau kamu menyonsong, tak bersetuju dengan Perdana Menteri, artinya dengan sendirinya kamu sudah hilang jawatan. Itu keadaan secara Perdana Menteri masih lagi menjadi Perdana Menteri. Kalaulah seandainya parlimen dibubarkan, Perdana Menteri masih lagi menjadi interim Prime Minister. Menteri sementara menunggu selepas kita pilihan raya diadakan, maka barulah dilantik Perdana Menteri yang baru. Sesuai dengan kehendak dan pemikiran Yang Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong. Sekiranya UMNO Barisan Nasional menang, tentulah wakil daripada UMNO Barisan Nasional yang akan dipilih, yang akan kita sarankan agar Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong melantik dari kalangan warga UMNO ataupun daripada Barisan Nasional. Kalau daripada parti Pakatan Harapan, maka mereka lah akan dilantik sebagai Perdana Menteri. Jadi yang takut apa hal? Apakah kerana mereka juga tidak bersedia kalau untuk menghadapi kehadapan hujan yang mungkin banjir? Mungkin. Apakah mereka Tuhan mengatakan akan berlaku banjir sepanjang musim pilihan raya nak diadakan? Ini masalah sebenarnya, saudara. Jadi macam-macamlah mereka membuat spekulasi. Sampai Perdana Menteri kata, tunggu esok. Kalau saya sebut bentang
Hari ni pun dia kata tak ada suspend. Perdana Menteri pun satu hal juga. Main suspend. Cakap dengan tuntas. Besok saya akan bentangkan bajet. InsyaAllah. Kalau tak ada bajet, artinya Parlimen dibubarkan. Habis. Tak payah jawab. Tadi pun saya songok juga sebab dia menjawab dua para. Menteri Kewangan Tengku Zafrul dijangka akan membentangkan bajet pada jam 4 petang besok. Jadi tadi Perdana Menteri pergi tengok kertas-kertas bajet yang akan dibentangkan. Itu kalau mau dibentangkan. Kalau tak bentangkan, artinya yang bawa Perdana Menteri mungkin mengumumkan pembubaran Parlimen. Sebab tadi, saudara, saya tengok juga ada kiriman dalam media sosial mengatakan konon-kononnya itu kenyataan daripada Siswa Agung UMNO. Tak betul. Itu kenyataan tak betul. Kononnya warga UMNO kecewa, yang mahu Perdana Menteri mengecewakan, tidak membentangkan tarikh pilihan raya dan sebagainya. Tak ada. Sebab sebaik saja usai menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong, maka Yang Muhammad Perdana Menteri terus pergi ke tingkat 38 bertemu dengan Presiden UMNO dan Top 5. Melaporkan keadaannya. Jadi saya tengok dari segi wajah-wajah tu tak ada pun nak marah ke, nak kecewa, tak ada, ceria, biasa je. Tak ada masalah. Jadi sebenarnya kita tunggu. Kita tunggu. Sabar, saya tak boleh mendahului Majlis Tinggi UMNO. Saya tak boleh mendahului Presiden. Presiden pun tidak boleh mendahului Perdana Menteri. Kita UMNO ni parti yang ada adabnya. Ada tomah dinahnya. Kalau selagi Perdana Menteri tak mengumumkan, kita diam dulu. Sebab Perdana Menteri akan memegang apa yang diamanahkan, apa yang dimandatkan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong sewaktu beliau menghadap Duli Yang Mulia Pertuan Agong petang tadi. Lepas makan tengah hari, menghadap Tuan Agong, adalah perbincangan. Tentu pertama sekali soal besok nak mengadakan mesyuarat kabinet. Yang kedua, tentang bajet. Yang ketiga, saudara Judge Al-Amin, khabar lain. Bukan khabar lain. Saya menjelaskan keadaan begini. Saudara, it's not a khabar lain. Ini faktanya. Bahawa tentulah Duli Yang Mulia Pertuan Agong telah pun menitahkan sesuatu. Jadi kita ni nak mendahului buat apa? Memanglah semua orang sekarang ni nak tahu bila. Pasti akan datang. Apa salahnya tunggu besok hari? Maksimum pun 3-4 hari lagi. Apa salahnya? Dan banyak pula orang saya nak jelaskan. Katalah, kalaulah seandainya Parlimen dibubarkan. Bukan besok hari nak mengundi. Dia ada jeda waktunya pula. Dan kita jangkaannya akan berlaku jangkaan. Saudara, ramalan. Macam ramalan dulu 4 lalang. Itu pun Jabatan Meteorologi dia mengatakan mereka cuba boleh meramalkan dalam tempoh dalam 2-3 hari. Okey, saudara. Kalau nak tempoh 2-3 hari, seandainya Parlimen dibubarkan dalam minggu ini ke minggu depan ke, artinya pertama-tama sekali, tentulah Suruhanjaya Pilihan Raya akan mengadakan mesyuarat untuk menetapkan tarikh pilihan raya. Bukan boleh tetapkan begitu saja. Pembubaran yang paling penting sekarang ni kita nak tahu bila Perdana Menteri nak membubarkan. Tunggulah besok atau lusa. Saudara, apa ada masalahnya? Selama dah tunggu berbulan-bulan. Yang kedua, bilakah Suruhanjaya Pilihan Raya akan mesyuarat untuk mengadakan pilihan raya? Kalau dah menetapkan, selalunya dalam tempoh seminggu atau 2 minggu. Saya dah bercakap dah. Kemudian, maka Suruhanjaya Pilihan Raya akan membuat gazet pemberitahuan kepada seluruh rakyat negara kita ini, pilihan raya akan diadakan. Gazet itu selalunya antara seminggu ke 2 minggu. Paling cepat pun seminggu. Kalau kita kira dah jeda waktunya, seminggu katakan. Lepas seminggu, barulah diadakan penamaan calon. Satu hal pula, lepas penamaan calon, mesti ada musim untuk memberikan kesempatan calon-calon bertanding itu berkempen. Selalunya 12 hari. Selepas itu, barulah ada pengundian, itulah dikatakan pilihan raya. Kita memilih. Jadi kalau kita ambil shortcut, 12 hari untuk kempen. Seminggu lepas gazet untuk penamaan calon. Dah 17 hari. Seminggu Suruhanjaya Pilihan Raya bermesyuarat. Dah 24 hari. So sekarang hari ini katalah hari ini kita 6 hari bulan. Katalah pembubaran kalau 7 ke 10 hari bulan ke, bermakna artinya di awal November. Itu perlu dilakukan kalau kita lebih lajak daripada pertengahan November. Ini dikhawatiri
berlaku hujan dan sebagainya. Tetapi bukan soal banjir, saudara. Banjir ni ramalan saja. Mungkin dah tenang dah sebab Indonesia dah hujan, Thailand pun dah hujan, dah banjir di sana. Dia takkan tengah-tengah kena datang ke kita pula dah. Ya, yang ketakutan, apa yang dinyatakan oleh Datuk Zahid tadi, beliau menzahirkan kegusaran bahawa menjelang awal tahun 2023, dunia menghadapi kemelesetan ekonomi. Ini perlu ditangani. Artinya kita nak jaga rakyat sekarang ni. Ini yang paling penting. Jangan sampai rakyat tak ada makanan. Jangan sampai rakyat kehilangan mata pencarian. Jangan sampai rakyat tak ada duit. Mereka bukan kisah. Mereka yang berdebat soal kuasa apa semua nak kekal sebagai menteri. Rakyat nak mati ke apa semua, dia orang tak peduli. Lihatlah saudara perdebatan di parlimen. Sepanjang minggu ni, ada wakil-wakil rakyat ni ambil kisah soal kecuali yang saya katakan 3 malam dulu, kecuali ketua pembangkang aja. Itu pun tak dapat nak didebatkan. Itu pun tak dapat nak dibincangkan soal kehidupan rakyat. Yang mereka fikirkan cerita remeh. Perkara-perkara remeh tentang pilihan raya. Azmin Ali pula semalam mengatakan, jangan risaulah. Perikatan Nasional akan membentuk kerajaan. Kamu tunggulah. Ini keadaannya, saudara. Sebab itu, selepas saja Ya Amat Berhormat Perdana Menteri bertemu dengan Presiden, biasalah dia kena jumpa dengan Presiden, memberitahu apa perkembangannya. Dan Presiden tutup mulut dulu. Begitulah kita menghormati. Ini dikatakan Tomah Dinah, budaya UMNO. Kita tidak akan mendahului titah tuanku yang dititahkan untuk Perdana Menteri. Jadi biarlah Perdana Menteri yang mengumumkan. Bukan Presiden UMNO yang mengumumkan. Yang menghadap tuanku tadi adalah Perdana Menteri. Yang mendapat watikah tadi adalah Perdana Menteri. Jadi sekarang ni betul Saudara Awi. UMNO jaga rakyat. Kita jaga rakyat. Kita nak pastikan supaya rakyat tidak terjebak dalam masalah ekonomi. Tetapi, ini kena bagi hint juga. Saudara, sebab bahang pilihan raya ni sudah pun menjengah di keseluruhan pejabat-pejabat menteri. Saudara, memanglah saudara, kalau nak ikutkan dari segi moralnya, bila 14 orang menteri tadi, 12 menteri tadi hantar surat pada Agung, kalau ikut dari segi moral lah saudara, Perdana Menteri pun dah bukan jadi Perdana Menteri dah. Artinya kerajaan dah bubar dah. Sebab 12 orang tak percaya dengan Perdana Menteri. Tapi tak apalah, kita letakkan ke tepi persoalan itu. Kalau kita bercakap dari segi basicnya, tindakan mereka itu dengan sendirinya, mereka telah pun seolah-olah membubarkan kerajaan parlimen. Bila Perdana Menteri sudah tidak mendapat kepercayaan di kalangan menteri-menteri dia sendiri. Sebab itu mereka hantar surat pada Agung. Kalau nak ikutkan, tapi tak apalah, kita berlapang dada, tak mengapalah. Dia nak kekal sebagai menteri, kekal lah. Besok, Menteri Komunikasi Tan Sri Anwar Musa dia beritahu, dia kata besok masih ada mesyuarat kabinet. Okeylah. Sepatutnya besok hentak meja lah kau tak setuju. Hadir mesyuarat kabinet. Saya tak setuju, saya nak begini, saya nak begini. Itulah cara dia. Bukan hantar surat pada Agung. Tetapi saya melihat bahawa pegawai-pegawai yang lantikan politik, mereka yang menjadi sesa akhbar, menjadi sesa politik, yang menjadi sesa sulit kanan di beberapa kementerian telah pun bertindak mengosongkan bilik masing-masing. Apa artinya itu, saudara? Artinya pegawai menteri dah tahu. Tindakan itu percaya berkaitan dengan spekulasi bahawa pembubaran parlimen akan dibuat dalam waktu terdekat. Jadi saya lihat juga akhbar Sinar Harian. Sinar Harian menulis, dia kata pegawai kepada seorang menteri memaklumkan setakat ini beliau tidak menerima arahan untuk mengosongkan pejabat. Tapi dia kata kita faham-fahamlah sendiri. Dia kata kena kemaslah. Maklum sajalah macam besok hari Jumaat. Seorang pegawai menteri lain pula dia bersetuju dengan apa sinar tu. Dia kata beberapa keping gambar pejabat di pejabatnya telah pun dikosong. Kemaslah dulu. Kerana kami pun sukarela untuk mengosongkan pejabat. Pengosongan pejabat lantikan politik ini merupakan perkara biasa bila menteri-menteri akan berundur.
Mereka tidak akan kekal. Kalaulah akan dibentuk kerajaan akan datang, tidak ada seorang menteri pun akan kekal di kementerian masing-masing. Melainkan, kalau UMNO Barisan menang, maka Perdana Menteri mungkin beliau akan kekal. Yang lain tu tak kekal. Mungkin berubah kementerian dan sebagainya. Kalaulah yang datang nanti, Parti Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Sri Anwar Ibrahim, maka semua kena kosongkan pejabat. Sebab itu, bila hadirnya pilihan raya umum ini, mereka semua siap-siap awal lah. Cuma bila musim pilihan raya itu nanti, maka Perdana Menteri aja. Menteri-menteri pun tak ada, tak boleh nak bergelar dia menteri. Semua dah hilang jawatan. Apabila parlimen dibubarkan, ahli parlimen pun tak ada. Saya petang tadi, di waktu di mahkamah, saya sempat berbual dengan Gobind Singh Deo. Ini orang daripada DAP. Dia kata, sudah-sudahlah, dia kata. Saya pun malas nak pergi parlimen. Saya tengok, Wabi tak pergi parlimen. Malas nak pergi lah, dia kata. Mereka tidak membicarakan soal rakyat. Saya rasa tak maulah. Saya nak jaga kawasan, balik ke Puchong, dia kata, nak tengok rakyat saya lah sendiri. Dah cepatlah, dia kata. Retinya, dia orang pun kalau boleh nak cepatkan pilihan raya. Yang tanda pilihan raya ini, pertama sekali adalah kalangan menteri yang takut kehilangan jawatan. Yang kedua, para katak-katak yang melompat. Kerana mereka pasti parti mana dia nak bertanding? Mungkin nak bertanding atas parti PBM. Kalau mereka bertanding atas parti PBM apa semua, kalau nak bertanding di kawasan yang mereka wakili, rakyat tengah menunggu nak membalas dendam. Kamu tunggu. 4 tahun rakyat menunggu dengan penuh. Tunggu. Memanglah waktu kamu mengumumkan keluar melompat daripada UMNO Barisan Nasional, kita terima dengan pedih hati. Tapi, ini bukan marah. Kami menyimpan dendam kepada kamu, di mana kamu dinobatkan sebagai calon kami, sebagai wakil rakyat kami, kamu mengkhianati. Bukan kamu yang panjat tiang-tiang bendera, bukan kamu yang berkempen siang hari siang malam. Kamu pasang badan, tiba-tiba dah jadi. Saudara Isami, PA dah siap. Silakan, tak ada masalah. Saya bagi tahu terus terang. Siapa sahaja yang akan dipilih oleh rakyat, kita harus menghormati sebagaimana UMNO menghormati keputusan rakyat dalam pilihan raya yang ke-14 dulu. PRU 14, UMNO menghormati apabila rakyat memilih Parti Keadilan dan mereka mendapat 128 kerusi. Yang rakyat kecewa teramat sangat, kepercayaan diberi, mandat diberi pada Parti Keadilan, tiba-tiba yang timbul Pakatan Harapan. Ini yang membuatkan rakyat amat kecewa. Tambah-tambah lagi, berlaku lompatan. Sekala katak pisang, katak puru. Kataklah, melompat sana, melompat sini. Ini yang amat mengecewakan rakyat. Rakyat menanti. Sebab itu saya tengok dari segi kiriman, kawan-kawan menghubungi telefon semua. Sebenar-benarnya mereka nak tahu pilihan raya ni bukan ada apa-apa pun. Bukan boleh mendapatkan rezeki. Bukan boleh mendapatkan longgokan wang. Tidak. Mereka tak sabar nak menghukum wakil-wakil rakyat yang dilantik dalam pilihan raya dulu, yang mereka pilih dengan penuh kerelaan, yang mereka pilih dengan penuh keyakinan akan memperjuangkan soal rakyat. Rupanya mereka melompat meninggalkan perjuangan parti. Ini yang kita nak tunggu, nak menghukum mereka. Megam ini tidak siapa boleh nafikan. Bukan hanya berlaku dalam Parti UMNO. Ini juga berlaku dalam Parti Keadilan. Warga Keadilan juga tengah tunggu. Nak tunggu di mana Xavier bertanding. Di mana Santara bertanding. Di mana Azmin Ali bertanding. Di mana Zuraidah Kamarudin bertanding. Di mana Kamarudin Jaafar bertanding. Ini mereka akan diburu oleh ahli-ahli Parti Keadilan nak ajar dia orang ni. Sebab mereka adalah antara orang yang menghancurkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kerajaan yang benar-benar mendapat mandat rakyat. Saya cakap terus terang, kita menghormati. Sebab itu, waktu bila kita kalah, Datuk Seri Najib dengan senyum. Tak ada pula menangis. Terisak, tak ada. Okey, kita kalah, kita menerima kekalahan. Silakanlah. Parti Keadilan, bagaimana yang anda janjikan untuk membina sebuah kerajaan yang baik apa semua, buatlah. Kita tunggu dan kita akan menjadi pembangkang yang berhemah. Itu matlamat kita. Tak lebih daripada itu. Tapi yang mengecewakan kita, ahli-ahli yang sepatutnya menjadi pembangkang yang beretika,
menjadi pembangkang yang berhemah. Sebab kita dah biasa jadi kerajaan. Tentulah kita akan memberi pandangan lebih baik kepada kerajaan yang dibentuk selepas pilihan raya yang ke-14 dulu. Rupanya mereka melompat ke sana memburu jawatan. Ini yang saya katakan, mereka mementingkan tambolok, mementingkan perut mereka, mengejar jawatan, nak dapat gaji puluh ribu, bergelar sebagai menteri, timbalan menteri, pengurusi JLC. Malahan yang ketakutan mereka akan diburu oleh penguat kuasa. Adanya kes-kes yang akan terbongkar nanti. Malahan sebab itu sekarang ni seboleh mungkin mereka nak bertahan lagi. Supaya dapat bertahanlah. Tapi tidak akan, masa tidak akan menanti. The time will tell. Siapakah yang akan dibongkar latar belakangnya sewaktu mereka melompat, kenapa mereka melompat, apa yang mereka lakukan. Tunggulah masa. Dan rakyat pasti, katalah saya bagi tahu, orang warga di Ulu Terengganu tunggu masa saja. Rasul Wahid nak bertanding. Sebut Rasul Wahid, itu jam. Kamu datanglah kempen. Tak kena balingan telur dah cukup baik. Saya rasa kena maki pasti. Rakyat tunggu. Kamu datang. Macam Azmin Ali. Rakyat gombak. Betul, saya tengok dia bagi ceramah apa semua. Hebat. Saya anak jantan. Sila datang bertanding. Kamu tunggu. Sekarang ni waktu tu kamu mengumpul warga kamu. Tapi bila musim pilihan raya nanti, kamu tunggu. Zuraidah Kamarudin, tunggu kamu. Bagi kita, 16 orang yang melompat. Ronald Kaindi. Sebab itu dia tak mau ada pilihan raya. Seboleh mungkin mereka mau bertahan. Kerana mereka amat takut untuk menghadapi rakyat yang akan menghukum mereka. Kali ini saya nak bagi tahu. Semua yang melompat, saya ingat next year lebih kurang 32 orang ini, mereka akan menghadapi hukuman rakyat yang tidak ada belas kasihan. Tak ada tepian. Kamu masuk gelanggang, pasti kamu akan dihukum oleh rakyat atas kecurangan, atas ketempangan, atas pengkhianatan kamu. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.